Assalamualaikum warahmatullahi dan juga salam sejahtera kepada rakan-rakan saya di Facebook dan juga kepada rakan-rakan saya ataupun subscriber saya di YouTube channel saya, iaitu Haris My Thoughts My Voice. Hari ini saya bercadang untuk berbincang satu persoalan yang diungkitkan oleh Liew Wee Kiong selaku Ahli Parlimen Batu Sapi berkenaan dengan kesahihan MCO yang terdapat sekarang ini, MCO ataupun Movement Control Order ataupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang berkuat kuasa sekarang ini. Sekarang ini sudah masuk kepada PKP bersyarat. Okey, isu yang diungkitkan oleh Liew Wee Kiong adalah bahawa COVID-19 tidak tersenarai dalam jadual yang terdapat kepada Akta 342, iaitu akta jangkitan, apa nama penuh akta ni? Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342. Kita akan sebut Akta 342 selepas ini. Baik. Liew Wee Kiong bercadang untuk cabar kesahihan PKP di mahkamah kerana COVID-19 tidak disenaraikan sebagai satu penyakit berjangkit di dalam jadual kepada Akta 342, dan oleh itu MCO atau PKP adalah tidak sah. Persoalan utama sebenarnya daripada Liew Wee Kiong adalah berkenaan dengan persidangan parlimen untuk satu hari pada 18 Mei lepas, di mana beliau berpendapat bahawa perkara itu tidak harus berlaku sebab MCO itu adalah tidak sah. Baik, kita lihat kepada apa perkataan-perkataan yang digunakan oleh Liew Wee Kiong di dalam artikel yang laporkan kenyataan daripada Liew Wee Kiong. Former Law Minister Liew Wee Kiong has questioned the validity of the Movement Control Order after he said he was unable to find COVID-19 listed as a scheduled infectious disease. Liew said that his research into the Prevention and Control of Infectious Diseases Act showed that it was very unclear whether the government had defined COVID-19 as an infectious disease in the schedule. I think the MCO is illegal, and this is something which I want to bring to the courts to ask them to determine whether it is valid. I have checked on the website of Attorney General's Chambers whether they have gazetted COVID-19, and I don't think they have. If COVID-19 is not part of the schedule, how can you use that as a reason to stop us from meeting in Parliament? The government has a lot to answer for, he said. But basically itulah argument dia. Argument dia is MCO itu tidak sah sebab COVID-19 tidak disenaraikan sebagai satu penyakit berjangkit di dalam jadual kepada Akta 342, maka persidangan parlimen untuk satu hari itu adalah juga tidak sah, dan Menteri Undang-Undang perlu menjawab persoalan ini. Baik, saya mengatakan bahawa ada kebenaran dalam kenyataan Batu Sapi dan ada juga kekhilafan. Ini perkara yang biasa sebenarnya antara peguam-peguam. Ya, saya ingin peringatkan bahawa Liew Wee Kiong ini adalah seorang peguam dan dia juga adalah mantan Menteri Undang-Undang di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Antara kami peguam-peguam, kami tidak ada sebarang masalah bila kami berselisih pendapat dalam penterjemahan apa-apa akta atau terjemahan mana-mana peruntukan di dalam mana-mana akta atau mana-mana peruntukan undang-undang, di mana terdapat cara terjemahan yang berbeza antara satu sama yang lain. Kalau tidak ada perbezaan pendapat antara satu dengan lain, satu peguam dengan satu peguam lain, manakan pula akan ada mahkamah rayuan, kerana kalau sudah semua sependapat, bermaknanya kalau Mahkamah Tinggi buat satu keputusan dan maka semua kena terima sebab tidak ada sebarang apa yang dikatakan itu perselisihan pendapat, maka Mahkamah Rayuan yang perlu betulkan pendapat Mahkamah Tinggi andai kata terdapat kesilapan atau kekhilafan dalam tafsiran undang-undang di pihak Mahkamah Tinggi. So, Mahkamah Rayuan kadang berbeza pendapat dengan Mahkamah Tinggi, dan Mahkamah Tinggi kadang berbeza pendapat dengan Mahkamah paling rendah, dan Mahkamah Persekutuan pula akan perselisihan pendapat dengan Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi. Ini lazim berlaku. So, kita raih perselisihan faham dan cara-cara untuk terjemahan antara satu dengan sama lain. Okey. Tapi di dalam keadaan di mana
peruntukan itu adalah mudah, tidak ada maksud tersirat, maka kekhilafan tidak harus berlaku. Okey, when peruntukan itu secara bacaan literal membawa maksud yang harus diberi kepada peraturan atau peruntukan itu, maka tidak boleh berlaku kesilapan ataupun selisih pendapat. Dalam kes ini, kita lihat pada beberapa akta dan peruntukan. First, kita kena lihat adalah Akta 342. Saya akan lihat pada tablet komputer, saya ada akta di sini. Section 2. Section 2 itu section tafsiran yang terdapat dalam Akta 342 ini. Dia kata begini. Baik, section 2. Okey. Penyakit berjangkit artinya apa-apa penyakit yang dinyatakan dalam jadual pertama akta. Okey, di situ ada 30 penyakit yang disenaraikan. Kita akan teliti setiap satu penyakit selepas daripada ini. Baik. Second section dalam akta ini yang kita perlu lihat adalah section 11. Section 11 mengatakan, okey, section 11.1 dia kata, jika menteri berpuas hati bahawa suatu penyakit berjangkit telah bermula di mana-mana kawasan di Malaysia atau bahawa mana-mana kawasan diancam oleh wabak apa-apa penyakit berjangkit, dia boleh melalui perintah dalam warta mengisytiharkan kawasan itu sebagai kawasan tempatan jangkitan. Okay. Bermaknanya Seksyen 11 dalam kurungan 1 memberi kuasa kepada Menteri Kesihatan untuk mengisytiharkan mana-mana tempat yang pada pendapat Menteri ada jangkitan, ada penyakit yang bahaya dan boleh membawa kepada penyakitan, dan beliau boleh mengisytiharkan tempat itu sebagai kawasan tempatan jangkitan. Baik. Seksyen 11 dalam kurungan 2 pula mengatakan bahawa menteri boleh melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah akta ini menetapkan langkah-langkah yang hendak diambil untuk mengawal atau mencegah merebaknya apa-apa penyakit berjangkit di dalam atau daripada sesuatu kawasan tempatan jangkitan. Baik. Dalam kurungan 2, Seksyen 11 dalam kurungan 2 memberi kuasa kepada menteri untuk tetapkan peraturan, untuk tetapkan langkah-langkah melalui peraturan untuk mengawal jangkitan penyakit berjangkit. Baik. Persoalannya sekarang ni, ada tak menteri telah mengguna pakai dua-dua peruntukan ini? Baik, kita lihat pada Gazette, Warta Kerjaan. Warta Kerjaan nombor PUA 87/2020 yang telah diwartakan pada 17 Mac 2020 mengatakan begini. Okey, ini adalah menteri mengguna pakai kuasa menteri seperti mana dibenarkan mengikut Seksyen 11 dalam kurungan 1 tadi. Dia kata begini, dalam peraturan 2 mengatakan begini. Menteri setelah berpuas hati bahawa semua negeri dalam wilayah persekutuan di Malaysia diancam oleh wabak penyakit berjangkit iaitu COVID-19, suatu jangkitan mikrobial yang mengancam nyawa sebagaimana yang dinyatakan dalam bahagian 1 jadual pertama kepada akta mengisytiharkan negeri dan wilayah persekutuan yang dinyatakan dalam jadual sebagai kawasan tempatan jangkitan. Okey. Perkataan yang digunakan, kita penting ni, kita kena lihat. Dia kata berpuas hati bahawa semua negeri di Malaysia termasuk wilayah persekutuan diancam oleh wabak penyakit berjangkit iaitu COVID-19. Baik, ramai tidak tahu apa itu COVID-19. COVID-19 sebenarnya adalah ringkasan daripada beberapa perkataan. CO itu corona, VI itu virus, D itu disease, 19 itu adalah tahun mula-mula coronavirus ni diketahui tersebar
dalam Disember tahun 2019. Maka coronavirus disease 2019. Coronavirus adalah jenis penyakit. COVID-19 merupakan satu jangkitan mikrobial yang mengancam nyawa. Itu adalah perisiaran daripada Menteri. Dia kata COVID-19, saya nak ulang sebab saya nak semua pendengar ni teliti perkataan-perkataan ni ya. COVID-19 suatu jangkitan mikrobial yang mengancam nyawa. That are the words used in the peraturan PU dan PU yang saya baru baca tadi. Okay? Bermakna Menteri telah isytiharkan bahawa negara kita diancam oleh satu pandemik. Penyakitnya adalah COVID-19 dan ianya merupakan suatu penyakit mikrobial yang mengancam nyawa. Alright. Kita lihat pula pada akta balik ya. Kita lihat pada akta. Kita lihat pada akta, kita pergi kepada jadual. Okey. Di dalam jadual pertama section 2, 30 jenis penyakit disenaraikan sebagai penyakit berjangkit. Dan seperti mana dinyatakan oleh mantan Menteri Undang-Undang, COVID-19 tidak disenaraikan. So daripada segi itu, saya setuju dengan mantan Menteri Undang-Undang. Apakah jenis 30 penyakit yang disenaraikan? Saya bacakan ya. Avian influenza, batuk kokok, campak, chancroid. Tak tahulah sebutan ni betul tidak, ni doktor tadi bersahkan. Demam denggi dan demam denggi berdarah, demam kuning, difteria, dysentery semua jenis, Ebola, jangkitan gonokokol semua jenis, jangkitan virus Zika, leptospirosis, keracunan makanan, kolera, kusta, malaria, Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus ataupun MERS-CoV, penyakit tangan, kaki dan mulut, plague, poliomyelitis, rabies, relapsing fever, syphilis semua jenis, tetanus semua jenis, typhoid dan paratyphoid, tifus dan rickettsiosis lain, tuberculosis, viral encephalitis, viral hepatitis, dan nombor 30 ini yang penting 30 apa-apa jangkitan mikrobial yang mengancam nyawa. Tadi kita baca dalam Gazette Notification, dalam warta, Menteri mengesahkan bahawa COVID-19 merupakan suatu penyakit mikrobial yang mengancam nyawa. So, bermakna nombor 30 di sini adalah COVID-19. Maka di situ terdapat kekhilafan di pihak mantan Menteri Undang-Undang. Apabila dikata bahawa COVID-19 tidak disenaraikan. COVID-19 tidak disenaraikan secara khusus, tapi COVID-19 telah diterjemahkan oleh Menteri sebagai suatu penyakit mikrobial yang mengancam nyawa, dan satu penyakit mikrobial yang mengancam nyawa tersenarai sebagai nombor 30 dalam jadual kepada Akta 342. Maka di situ kita nampak COVID-19 merupakan satu penyakit berjangkit yang disenaraikan. Maka dengan itu, adakah Menteri berhak untuk kemukakan ataupun menyediakan MCO ataupun PKP untuk kita rakyat Malaysia patuhi? Kita lihat tadi dalam Seksyen 11(2), Menteri dibenarkan untuk menetapkan apa-apa langkah untuk mengekang ataupun untuk elak daripada, untuk pastikan bahawa penyakit wabak penyakit berjangkit ini tidak menular.
So kita kena lihat pada apakah langkah-langkah yang diambil. Adakah dia sediakan apa-apa langkah? Kita lihat pula kepada Warta Kerjaan nombor PUA 91/2020 yang telah diwartakan pada 18 Mac 2020. Di sini disebut, okey, di bawah peraturan 3 dalam kurungan 1, Menteri mengatakan bahawa no person shall make any journey from one place to another place within any infected local area except for the following purposes: to perform any official duty, to make a journey to and from any premises referred to in Regulation 5, to purchase, supply or deliver food or daily necessities, to seek healthcare or medical services or any other special purposes or may be permitted by the Director General. Menteri katakan bahawa seseorang tidak boleh bergerak daripada satu kawasan jangkitan kepada satu kawasan jangkitan yang lain kecuali untuk menjalankan tugas-tugas rasmi, kemudian untuk membeli barangan atau menghantar makanan atau keperluan harian, untuk menerima rawatan penyakit sakit, demam, atau apa-apa sahaja tujuan yang dibenarkan dan tetapkan oleh Director General, Ketua Pengarah. Dalam kes ini adalah Dato' Nuri Shah Abdullah. Yeah. So this is the other yang dibenarkan. So dalam kes ni, mantan Menteri Undang-Undang pertikaikan sama ada larangan untuk ahli-ahli parlimen hadir di parlimen pada 18 Mei hari itu adalah tidak sah. Kerana mereka, saya percaya, mantan menteri ini rujuk kepada aturan 3 dalam kurungan 1 dan kurungan A, iaitu untuk melaksanakan tugas-tugas rasmi. So betul, dia perlu hadir sebagai wakil rakyat, wakil kepada mereka yang memilih di satu kawasan untuk sebagai suara mereka di parlimen. So bermakna dia kena hadir di parlimen untuk berbahas. Tapi dia ada masalah. Masalah dia adalah begini. Sebab kalau kita lihat pula dalam aturan 3 dalam kurungan 2, dia mengatakan bahawa no person shall gather or be involved in any gathering within the infected local area, whether for religious, sports, recreational, social or cultural purposes. Baik. Tidak boleh sesiapa berhimpun di mana-mana kawasan jangkitan walaupun untuk maksud keagamaan, untuk maksud sukan, untuk maksud rekreasi ataupun untuk maksud kebudayaan. Tidak boleh berkumpul. Baik, kita kena tanya balik kepada mantan menteri. Berapa orangkah yang akan berhimpun di dalam parlimen andai kata parlimen bersidang secara lazim pada 19 hari bulan selama 7 hari seperti mana yang dicadangkan oleh mantan menteri undang-undang. Saya ada baca beberapa artikel yang mengatakan bahawa kita tahu ahli parlimen ada 222. Itu tidak termasuk speaker dan timbalan speaker. Tidak masuk juga bentera-bentera yang ada di dalam parlimen. Okey, ada juga pegawai-pegawai lain yang hadir di situ. Dan daripada bacaan saya, daripada beberapa artikel yang tulis, tidak kurang daripada 900 kaki tangan parlimen bertugas. Andai kata parlimen bersidang secara lazim, macam mana kebiasaan. Pada saya, walaupun 222 orang ahli parlimen saja tidak termasuk pekerja-pekerja seperti yang mana dinyatakan, dia telah pun melanggar aturan 3 dalam kurungan 2 yang mengatakan
no person shall gather, tidak boleh berkumpul or be involved in any gathering atau terlibat dalam mana-mana perhimpunan di tempat-tempat jangkitan. Baik. Dan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah pun disahkan sebagai kawasan jangkitan. Seperti mana kita baca dalam PU yang awal tadi. Bermakna pendapat daripada mantan Menteri Undang-Undang ini ada khilaf. Ada khilaf. Kita sudah ada MCO yang melarang perjalanan dari satu tempat kawasan jangkitan ke satu lagi kawasan jangkitan, dan kita ada larangan untuk berhimpun atau menjadi sebahagian daripada himpunan di mana-mana kawasan jangkitan. Dan untuk kerah 222 ahli parlimen untuk berada di dalam satu bilik parlimen untuk berbahas selama 7 hari sudah tentu akan melanggar aturan 3 dalam kurungan 2. So, di situ kekhilafan daripada mantan menteri. Pada awal tadi saya ada sebut kita raih selisih pendapat antara satu sama yang lain dalam undang-undang. Tafsiran undang-undang itu selalunya berlaku selisih faham, selisih pendapat. Ini adalah satu perkara biasa. Tapi apabila tafsiran undang-undang itu dilakukan dengan inotasi politik, itu satu yang kita tidak boleh terima. Semata-mata kerana kamu datang daripada PH dan kamu hendak menyatakan sesuatu yang tidak baik terhadap kerajaan sekarang ini, kamu tafsirkan undang-undang ikut mold ataupun acuan yang kamu sendiri reka, bermotifkan politik, and that is very wrong. Itu tidak seharusnya berlaku daripada mana-mana seorang peguam yang beramal sebagai seorang peguam bela dan peguam cara. You must interpret the law judicially, not with a political undertone. Jangan sekali-sekali gunakan inotasi politikal di dalam tafsiran mana-mana undang-undang negara kita. Baik. So, kepada rakan saya, Batu Sapi, stop politicizing COVID-19. Kita sekarang ni dalam satu pandemik. Walaupun dapat kekal, tapi kita belum lagi menang. Saya tidak akan hairan andai kata PKP ini dilanjutkan lagi. Sebab kita nampak dalam beberapa hari kebelakangan ini dapat peningkatan kes baru, penularan baru dan di antara di kalangan warga asing yang ditangkap baru-baru ini, more than 1,000 ramai yang didapati positif COVID. So, kita kena berjaga-jaga. Kita kena jaga diri kita dan kita kena jaga jiran kita. Kita jangan sekali-sekali untuk kepuasan politik, untuk puaskan hati pimpinan kita, kita gunakan keadaan yang tidak berapa elok untuk dapatkan satu political mileage tanpa menghiraukan kesihatan dan kebajikan orang-orang di sekeliling kita. Next time, kalau kita nak bercakap sesuatu pasal apa-apa isu, kita fikir dulu masa-masa sama ada apa yang saya sedang sebut ini adalah berlandaskan undang-undang. Jangan kita bercakap, kemudian kita fikir sama ada apa yang saya cakap ini adalah berlandaskan undang-undang. That is very, very wrong. So, to my learned friend, Batu Sapi, in future, don't ever politicize a pandemic that we are going through. Bukan sahaja kita, malahan seluruh dunia. Sudah mencecah 5 juta manusia dijangkiti, dan kita di sini are more interested in politics than the safety of our people. Baik, setakat itu saja pengatahuan saya pada isu ini. Tapi sebelum saya undur diri, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada rakan-rakan saya di Facebook dan juga di channel saya yang beragama Islam dan yang menyambut Hari Raya. This year, kita sambut Hari Raya antara kita saja di rumah. Jangan benarkan orang datang ke rumah. Kalau boleh,
dengan walaupun family, biar kita sahaja antara kita, isteri, suami, anak dan sebagainya, kita jaga diri kita sendiri, insya-Allah kita akan dapat putuskan rangkaian penularan dengan secepat mungkin. Jadi satu lagi saya ingin pesan kepada pendengar-pendengar di luar sana adalah sambil-sambil dengar video ni, boleh tekan subscribe. Bukan saya nak kejar subscriber, tidak. Saya tidak bekerja subscriber. Saya suruh untuk tekan subscribe ni semata-mata kerana apabila saya upload satu video baru kemudian hari, dia akan ada notifikasi kepada mereka-mereka yang sedang mengikuti channel saya. Baik, daripada saya perlu mengingatkan saudara bahawa besok akan ada satu video up, dan sebagainya. Saya boleh upkan video tu dan saudara akan dapat notifikasi bahawa satu video telah up tanpa perlu saya beritahu kepada saudara. So dah cukup setakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Selamat Hari Raya Aidilfitri.